Hello, Assalamualaikum guys. Hari ini kita nak cerita pasal moratorium. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya kat sini lah. Apa yang you all nak tanya pasal moratorium, saya akan cuba jawab apa yang kita tahulah. Moratorium ni akan diberikan 6 bulan daripada bulan 4, 5, 6, 7, 8 sehingga 9 bulan September. Jadi 6 bulan lah. Kalau sebulan dapat jimat 2,000 installment, maknanya 6 bulan ada 12,000. Jadi daripada 12,000 tu kita boleh plan sama ada adakah nak simpan, nak dilaburkan ataupun nak bayar hutang-hutang yang sedia ada supaya cepat habis. Jadi kita ada modal 12,000 untuk kes kalau sebulan 2,000 lah. Kalau sebulan bayar hutang ataupun loan bank 5,000, maka kalau kali 6 bulan 30,000 ada. Kalau macam tu boleh kahwin lagi pun boleh. Okay. Jadi apa loan yang dapat setakat ni yang diberitahu, loan bank, semua loan bank ada senarai dia, dan juga hire purchase, kecuali credit card untuk rakyat individu dan juga SME yang tiada loan tertunggak melebihi 90 hari. Jadi untuk loan-loan yang under angkasa, pihak angkasa dah keluarkan kenyataan mereka menunggu arahan bank. Jadi kalau bank arahkan untuk stop payment daripada you all punya account, auto deduction, jadi baru angkasa akan stop lah untuk 6 bulan. Kalau tak ada arahan tu daripada bank, so angkasa pun akan terus laksanakan potongan tu ke atas akaun kita. Okay. Jadi pada rakyat yang ataupun kawan-kawan yang tak sukakan risiko, kalau tak sukakan risiko macam mana ni, maknanya dia dah ada hutang tapi tak nak risikokan dia punya duit lebihan tu, let's say 12,000 ataupun 30,000 tu ke atas sesuatu yang dia tak tahu. Jadi seeloknya baiklah kita hapuskan hutang-hutang yang kita ada. Okey. Contoh yang kita boleh gunakan, kita gunakan teknik snowball, iaitu hapuskan dahulu hutang yang paling sedikit. Kita susun katalah kita ada 5 loan, kita susunkan jumlah hutang yang paling sedikit dahulu. Bukan interest yang paling banyak apa semua. Boleh juga taktik tu, tapi depend pada case to case basis. Paling asas dia teknik snowball ni, kita ambil satu senarai, kita senaraikan loan kita, let's say ada 5 loan. So kita selesaikan yang paling sikit dahulu. Katakan ada loan credit card, paling sikit baki dia mungkin 10,000. So gunakan 12,000 tu, settlekan credit card dulu. Jadi credit card dah settle, gunakan installment credit card yang sepatutnya kita bayar credit card tu, settlekan pula loan lain yang seterusnya. Let's say ada personal loan 30,000 ke 20,000 ataupun 10,000, ada loan motor ke, kemudian baru kita settlekan loan rumah sedikit demi sedikit. Jadi lebihan yang kita dapat tu janganlah digunakan untuk belanja sewenang-wenangnya, dan lebih baik digunakan untuk selesaikan loan-loan yang ada. Okey. Kemudian yang kedua, teknik defend ni kita panggil teknik defend lah. First, settlekan loan. Kemudian teknik defend lagi kita boleh gunakan untuk kita simpan untuk rakyat marhain. Yang biasa-biasa ni kita bolehkan gunakan 12,000 tu simpan di dalam PTPTN. Okey, apa untungnya dalam PTPTN ni, especially untuk orang yang dikenakan cukai. Untuk mereka yang dikenakan cukai dalam 20% ke 25% ke 20 berapa persen. Jadi kita dapatlah jimatkan ataupun dapat pelepasan cukai daripada jumlah yang kita labur, kita simpan di PTPTN tu maksimum 6,000. Jadi bila kita simpan dalam PTPTN tu, katalah cukai kita kena 20%, so kita dah dapat benefit 20% tu, plus dividen yang PTPTN bagi sebelum ni dalam 4%. Jadi 4% lagi tu kita dapat lagi 20 campur 4, 24% kita dapat dengan sekali simpan. 24% kalau kali 6,000 dah 1,200,
1640. Jadi banyak jumlah tu. Kita dapat keuntungan daripada situ. Okey. Kemudian satu lagi teknik, kita boleh simpan di tabung haji ataupun di ASB apa semua. Yang itu dividen dia di luar kawalan kita lah. Walaupun nampak mungkin banyak daripada rekod-rekod sebelum ni, tapi kali ni mungkin sedikit sebab dia jatuh dah banyak kan. Okey, kalau put aside tabung haji dengan ASB ni, ada satu lagi peluang yang menarik kita boleh secara pasif kita simpan, kita beli unit trust. Unit trust sekarang ni banyak dan murah. Jadi belilah unit trust, masukkan dalam unit trust. Macam mana nak cari rating unit trust ni? Kita boleh gunakan analisa unit trust, tapisan-tapisan unit trust. Ini kita sentuh di topik lain lah. Okey, cari yang 5 bintang. Kalau total 5 bintang, at least 4 bintang, 3 bintang boleh cuba masuk lah. Tapi kalau yang rating dia 2 bintang, 1 bintang tu, actually 3 bintang pun tak syok lah masuk kan. Baik kita labur sendiri. Jadi fokus pada yang 4 bintang, 5 bintang. Ataupun penarafan dia, saya tak ingat A++, dia ada penarafan dia. So dah lama tak tengok benda-benda ni, jadi dah lupa dah. Jadi boleh masuk di situ. Okey. Satu lagi cara, selalu kita bising lah, kita ni tak erti meniaga apa semua, just harapkan makan gaji kan. Kalau macam ni, tengok daftarkan di Remizer, daftarkan sebagai buka akaun saham. Jadi CDS account, buka CDS account. Jadi bolehlah kita cuba untuk melaburkan diri dalam saham. Okey, peringatan di sini disclaimer, untuk melabur dalam saham ni you all kena ada ilmu. Paling at least pun kena belajar basic pelaburan saham, macam mana nak melabur saham. Banyak buku-buku, banyak sifu-sifu, YouTube pun banyak. Jadi untuk yang ni you kena study dulu apa yang penting kena ada. Baru kita boleh melabur dengan yakin di masa recession ni. Sebenarnya banyak peluang Jadi pada saya ini lebih pada long term dan pasif lah. Kita bukannya trader saham yang aktif, keluar masuk harian. Jadi ini orang panggil day trader. Boleh juga buat duit, tapi risk appetite ni lebih tinggi. Untuk secara pasif lebih baik labur untuk jangka masa panjang, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Jadi ini waktu yang sesuai, boleh beli sikit-sikit. Okey, satu lagi peluang yang menarik, kalau kita tengok masa recession ni, harga emas dan silver akan naik. Okey. Jadi boleh cuba untuk laburkan duit tu, some sort of simpan juga dalam silver. Okey, kenapa silver? Sebab daripada pas-pas rekod, kenaikan silver ni lebih tinggi daripada gold. Jadi macam mana nak pergi akaun silver, cuba tanya bank-bank ada tak dibuka akaun silver. Kalau emas memang ada, dan saya pun pernah cuba masuk. Silver saya tak pernah cuba masuk lagi, kena dapatkan di bank-bank yang berhampiran lah. Kalau tak ada akaun silver, setahu saya ada lah. Kalau tak ada, beli jongkong silver, boleh juga simpan. Okey, itu taktik yang defensif lah pada saya. Kemudian taktik attacking. Jadi taktik yang kedua, kita attack guna duit moratorium tu 12 ataupun 30 ribu, depend pada gaji masing-masing. Okey, depend pada loan masing-masing. Okey, kalau katalah you dapat save 30 ribu. Okey, kita guna teknik pelaburan yang sedikit agresif, sedikit ada risiko. Tapi sebelum memulakan pelaburan ni, elok kita tambah pengetahuan kita, belajar sebelum ambil sesuatu ataupun membeli sesuatu, melaburkan duit yang kita susah nak dapat ni, elok kita belajar dulu. Okey, tapi tak apa, belajar itu topik lain. Maknanya apa peluang yang kita ada. Okey, di masa recession ni ataupun di masa ekonomi down ni, walaupun mungkin ada stimulus apa semua, tapi di jangka setahun 2 tahun ni akan down lah. Jadi bila ekonomi down, peluang yang timbul adalah di dalam bidang properti, dalam bidang hartanah. Untuk kita yang beginner macam saya suka untuk labur di dalam hartanah, flat, apartmen, kondo. Jadi kenapa flat, apartmen, kondo? Sebab dia mudah disewakan,
dan mampu milik, mudah beli apa semua. Okay, kita boleh beli lelong, boleh beli subsale ataupun boleh beli baru daripada developer. Tapi awas, jangan ambil hak orang lain lah. Hak orang lain ni macam mana? Contohnya kalau flat tu untuk low cost, tak payahlah kita nak beli yang low cost. Low cost ni macam mana? Yang ada sekatan. Maksud saya low cost yang ada sekatan. Kalau low cost tak ada sekatan, kita boleh bantu beli jugalah. Kalau di lelong dan sebagainya. Sebab kalau kita tak beli, harga result lelongan akan jatuh lebih teruk. Jadi eloklah kita beli. Okey, satu, property lah. Beli, sewa, pastikan dapat cash flow positif. Di masa recession ni memang amat-amat mudah lah. Okey. Kemudian kita boleh juga dalam labur dalam saham secara agresif. Ini yang saya sebut tadi, day trader. Satu lagi peluang yang kita ada dengan 12,000 ataupun 30,000 ni, kita boleh secara agresif labur dalam futures market. Okay. Futures market ni dia ada forex, ada CPO. Yang paling top kat Malaysia ni forex lah. Tapi satu lagi pilihan yang saya suka sebab dia syariah compliant, masuk dalam CPO. Okay, ini memang very high risk, very volatile, tapi return dia pun very high. Okay, you boleh gunakan modal yang sedikit, dapat profit yang banyak dalam masa sehari sahaja. 10%, 20% is not impossible dalam futures. Okay, jadi benda ni amat-amat menarik untuk kita teroka sama-sama lah. Okay, selesai defend, attacking. Okay, kemudian kepada pemilik-pemilik rumah sewa yang telah ada sekarang, persoalan yang timbul ataupun cadangan yang timbul, ada yang kata tak perlu kutip lah duit sewa daripada penyewa you untuk 6 bulan ni ke, untuk sebulan 2 ni ke, untuk 3 bulan ni ke, sebab you tak perlu bayar pun duit bank. Okay, pada saya kena kutip, sebab duit bank, loan bank, yes, you tak perlu bayar dalam tempoh 6 bulan, tapi interest bank tetap jalan. Mengikut memo-memo yang telah dikeluarkan oleh bank baru-baru ni, interest jalan tetapi tidak secara compounded. Maknanya setiap bulan akan dikenakan interest. Katalah setiap bulan interest you, terutama loan yang masih 30 tahun, 35 tahun, interest akan tinggi. Interest lebih kurang 70-80% daripada jumlah loan you, depend pada berapa tahun you, daripada jumlah installment you. Jadi kalau let's say installment you 2,000, interest you dalam 1,800 ataupun 1,700. Itu interest saja. So kalau you tak kutip duit sewa, teruklah kena kan. Jadi cost tu adalah you kena tanggung. Itu baru cost interest. Belum cost cukai tu, cukai ni, belum cost maintenance, apa semua dan sebagainya. Jadi banyak cost yang terlibat. So kalau you tak kutip sewa ataupun you tak ambil sewa, not fair untuk you lah. Tapi kalau nak kira dari segi sedekah, itu different thing. Ini kita cerita dari segi RM saja. Jadi kalau mana-mana yang perlukan kalau perlukan penyewa, perlukan kata nak kurang ke apa, pada saya kita terang pada penyewa, iaitu kos-kos interest kita masih kena tanggung, dan kita pun baru gunakan loan kita beberapa tahun saja. Kalau dah baki loan tinggal 5 tahun ke 10 tahun, mungkin tak apa, kita boleh berikan diskaun sehingga 50%, 70%. Jadi banyaklah yang depend pada jumlah loan, tempoh loan kita masing-masing berbeza antara satu sama lain. Tapi nasihat saya, kalau loan berbaki lagi 30 tahun, interest kita amat tinggi daripada installment tu. Jadi no point kita nak bagi diskaun tapi kita yang kena tanggung. Ini dari segi kewangan lah. Kalau siapa nak buat kebajikan tu dah different story. Okay. Sebab kebaikan pekerja pun akan dipotong gaji atau dikurangkan gaji sama ada sebulan atau setengah bulan atau sebagainya. Dan rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh kerajaan juga, mereka pun akan dapat benefit. Mereka pun akan dapat bantuan 1,000, 2,000 ataupun macam Makcik Kia sampai 8,000. Jadi depend pada masing-masing. So saya rasa kita boleh sama-sama harungi benda ni lah. Bagi diskaun sikit boleh, tapi jangan terlalu banyak lah. Itu pada saya lah. Okey. Jadi kalau ada persoalan boleh tanyalah. Okey, Waalaikumsalam. Kalau ambil moratorium lepas ni interest dan monthly installment guarantee naik ke? Okey. Monthly installment
sama sahaja tapi tempoh loan dilanjutkan. Maknanya tempoh loan akan ditambah lagi 6 bulan lah kalau kita ambil moratorium ni 6 bulan. So akan dilanjutkan 6 bulan. Interest akan bertambah. Interest iaitu masa tempoh moratorium interest berjalan tapi bukan secara compounded. Kemudian sebelum habis tu lagi ialah bila kita tambah 30 tahun mungkin tenor tempoh loan asal 30 tahun dia jadi 30 tahun 6 bulan. Jadi bila 30 tahun 6 bulan of course jumlah interest tu akan bertambah sebab interest bank ni dia monthly rest, dia akan di-charge atas kita secara bulanan. Okey, kalau hire purchase dia yearly rest, dia akan di-charge atas kita secara tahunan. Jadi itu beza dia lah. So kalau esok kerja saya sukalah, kalau esok kerja saya pergi kerja. No problem Cik Aris. Okay, terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan pada saya? Itu yang dapat saya kongsikan pasal moratorium. Sebab ramai juga yang tanya pada saya apa efek moratorium, macam mana pelaksanaan moratorium, elok ke nak ambil tak ambil kan. Pada saya kita jangan lepaskan peluang ni, tak pernah ada sebelum ni. Kita ambil peluang ni dan cuba manfaatkan sepenuhnya. Ini untuk mereka-mereka yang basic keperluan tu telah selesai. Macam saya keperluan untuk kehidupan harian sekarang ni untuk makan sajalah dalam 400-500 untuk 5, 6, 7 orang isi rumah. Jadi benda ni kita boleh sama-sama harungi insya-Allah. Yang paling penting stay at home, patuhi arahan kerajaan dan stay safe. Okey, jumpa lagi. Kalau ada apa persoalan sila ajukan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.